Selamat malam, pengurusan THZ Sendirian Berhad. Pengarah urusan kami, Encik George Neo, pengarah kanan pengasas kumpulan Blessed Family, Sheikh Shirley Tan. Semua pemimpin, ahli dan rakan-rakan. Izinkan saya mengalu-alukan kedatangan anda semua yang pertama kali menghadiri ceramah kesihatan air terakhir. Nama saya Kashmir Yong dari Sarawak dan saya telah terlibat secara aktif dalam pelbagai kerja dan berbesar hati untuk menjadi MC anda. Sebelum kita bermula, saya ingin mengingatkan semua orang di sini untuk menyimpan soalan anda dalam kotak sembang atau merujuk kepada rakan anda. Seterusnya, saya ingin menjemput salah seorang pemimpin kumpulan Blessed Family Terakhir bernama Encik Cornelius Yong. Beliau merupakan seorang jurulatih selama beberapa tahun dalam industri insurans. Beliau juga telah memegang jawatan sebagai Ketua Pengurus Operasi serta Jualan bagi koperasi-koperasi antarabangsa. Dengan sukacitanya, saya ingin menjemput Encik Cornelius Yong untuk menyampaikan ceramah Terahertz malam ini. Encik Cornelius Yong. Okey, selamat malam semua para hadirin. Saya Encik Cornelius Yong. Okey, you can call me Mr. Yong. Boleh panggil saya Mr. Yong. Pertama sekali saya mula-mula dulu saya ingin meminta maaf kalau saya ada terguna bahasa atau perkataan yang salah sebab dah lama dalam NCO ni I tak cakap bahasa Melayu. Sekurang I think dah 1 tahun saya tak guna bahasa Melayu. So kalau ada yang tak faham boleh type saja dekat chat dan saya akan jawablah sebab saya akan campur sedikit bahasa English, bahasa Melayu macam tu. Tapi I try my best lah macam tu kata untuk menyampaikan ceramah malam ni dalam bahasa Melayu. Okey. Seperti anda tahu, tunggu holanya. Let me just double check saya punya benda dulu. Seperti yang anda tahu untuk malam ini, tajuk kita adalah tajuk presentasi untuk peranti air terahertz malam ini adalah berkaitan dengan adakah air menyumbang kepada kesihatan anda. Apakah itu kesihatan? Okey. Kesihatan, ciri-ciri kesihatan memang tertaluk kepada setiap individu memang dia berbeza. Okey, dikatakan berbeza sebab ada orang yang rasa okey kalau dia tak masuk hospital, ada makan ubat dia rasa dia dah sihat asalkan tak ada simptom-simptom. Tapi memang susah memang nak cakap kalau orang tu sihat ke tak sihat dari segi fizikal saja, dari segi luar. Sebab itulah mengapa kita perlu minum air sebab air dia akan menolong anda daripada dari dalam, kesihatan dari dalam baru dia akan menunjul daripada macam rupa fizikal anda, boleh dikatakan begitu lah. Okey. Okey, apakah itu teknologi terahertz? Teknologi terahertz ni, let me just. Okey, teknologi terahertz ni adalah berkaitan dengan kesihatan disebabkan daripada kemajuan teknologi. Okey. Kenapa terahertz ini sangat penting dari segi teknologi? Sebab di dalam seluruh dunia hanya saja syarikat kita yang terunggul dalam bidang ni, dalam bidang terahertz ini. Sebab dari segi kemajuan sebuah negara yang maju, dia kan maju macam Singapura macam tu lah. Singapura is I think our best example kan. Contoh yang paling baik adalah jiran terdekat kita iaitu Singapura. Dari segi pendidikan mereka akan memajukan teknologi dari segi pendidikan, segi kesihatan. Okey. Tapi untuk yang terahertz ini kita memang lebih fokus terhadap kesihatan, iaitu untuk minum, untuk cantik, semua kakak-kakak, abang-abang semua nak cantik kan? Okay. So memang malam ni ceramah ni pasal bagaimana peranti air ni dapat menolong kesihatan anda.
Budaya korporat syarikat kita di Terahertz Malaysia Sdn Bhd, bukan saja dekat Malaysia, sebab kita memang sebuah HQ kita memang dekat China lah, boleh dikatakan. Tapi dari segi inovasi dan kemajuan, mereka telah memilih negara Malaysia untuk memulakan jejak langkah pertama mereka dalam bidang ni, untuk to spread the word lah, boleh katakan, supaya semua orang tahu. Untuk mendapatkan knowledge is power, kita boleh cakapkan. Kalau dalam bahasa Melayu boleh dikatakan pendidikan adalah kuasa. Sorry about that. Okay, penganjuran air sehat untuk setiap orang, lepas tu menyebarkan cinta berkhasiat dan memberkati setiap keluarga. Sebuah keluarga yang sehat serta gembira, boleh dikatakan, kalau semua anak-anak kan, saya percaya ada yang keluarga dia besar kan, tapi semua orang memang perlu minum air. Jadi air adalah satu asas yang penting dalam kehidupan kita. Okay, next. Untuk disclaimer ni, apa yang penting pada slide ini adalah untuk memberitahu kawan-kawan dan para hadirin sekalian yang bahawa ini ceramah ini bukanlah sebuah pengganti untuk nasihat perubatan, diagnosis, macam you pergi doktor kan, doktor suruh you makan ubat. Please, jangan stop makan ubat tu. Makan juga ubat tu. Ini bukan satu replacement, ini bukan satu pengganti untuk ubat-ubat anda, tapi ini adalah untuk menolong badan anda untuk menyerap semua khasiat yang datang daripada ubat tu, atau ada yang makan vitamin, makan zat-zat semua tu, untuk menjadi seorang yang lebih healthy lah, lebih sihat. Okey, apakah tu enam unsur utama kehidupan? Pertama, kita ada udara yang kita normal lah, air. Dan makanan, which is food. Senaman harian, senaman juga penting. Tidur, emosi, dan lepas tu air. 6 unsur ini, kalau terdapat 6 unsur ini, kalau semua 6 unsur ini, kalau semua balance, semua dikatakan dari segi emosi, segi makanan, cukup tidur, cukup bersenam, tak ada masalah respirasi, untuk masalah udara macam tu, dan cukup minum air, memang hidup anda akan dikatakan sempurna. Sekarang mari kita lihat, adakah anda minum air yang mencukupi? Daripada slide ini, tabiat biasa. Bukan saja anda, tapi saya sendiri kan tak kuat, bukan tak kuat. Saya tak kerap minum air sebenarnya. You tahulah kan, saya mengira sendiri macam masih muda lah. Itulah, orang muda tu selalunya suka keluar, suka minum macam Coca-Cola, minum Pepsi, pergi Pizza Hut kan, selalu panggil free flow. Tahu sekarang free flow banyak semua. KFC tak ada free flow. Pizza Hut memang ada free flow pada satu masa dahulu. Lepas tu, okey, semua ni berkaitan dengan air, sebab Coca-Cola tu juga ada air. Tapi air tu air baikkah? Air yang tak baik, maksudnya dia tidak menyumbang kepada kesihatan anda. Okey, macam 17.5% hanya minum air bergas, iaitu Coca-Cola, Pepsi yang saya katakan tadi ya. Mirinda, F&N semua tu. Tapi tahukah macam Coca-Cola, sekurang-kurangnya kalau anda membuat eksperimen, tak tahu anda pernah dengar kan, kalau you guna eksperimen kan, macam tandas, mangkuk tandas anda memang kotor sangat lah. Kalau you tambahkan masuk Coca-Cola, lepas tu you tuangkan Coca-Cola macam you tak minum habis lah. Yang sisa Coca-Cola tu you guna untuk tuang dekat mangkuk air tu, memang dia akan bersih. Kenapa dia bersih? Sebab bukan saja dia akan dia ada sugar, sebab dia berasid. Asid itulah yang akan makan semua kuman-kuman dekat mangkuk tandas dalam tu. Sebab tu dia akan kelihatan mengilat, cantik. 11.6% tidak kerap minum air. Saya rasa saya sendiri terjatuh kepada golongan ini, 11.6% ini. Yang kerap minum air 4.7%. Tapi yang paling penting, tengok paling penting, yang paling dekat tempat ni, yang kelima ni, hanya minum air bila dahaga. Individu, terdapat 65.9% individu yang hanya minum air bila dahaga. Kalau tak dahaga, tak minum air. Mengapa? Sebenarnya satu
satu tabiat yang sangat bagus untuk semua orang, macam kata, bukan saja dekat rumah saya, sebab dari dulu juga, sebab keluarga saya memang kita selalu makan banyak vitamin lah. Vitamin sekarang, vitamin C, multivitamin, semua benda tu memang dari kecil lah. Keluarga saya memang minum banyak. Tapi saya sendiri kurang minum air. Sebenarnya lebih banyak makan ubat atau makan suplemen multivitamin, you perlu minum lebih banyak air. Kenapa? Nanti kita akan terangkan dengan lebih mendalam lagi. Tapi seperti yang saya cakapkan, yang paling baik ialah anda letakkan satu bekas air dekat meja atau dekat tepi tempat makanan lah. You biarkan, make sure yang bekas tu, pastikan yang bekas tu selalu ada air. Baru you akan memulakan satu tabiat yang sihat. Kalau dari kecil anak-anak you memang dah melatih mereka untuk minum air, saya rasa masalah ini tak akan berlaku. Aktiviti, okay. Ketuaan premature, iaitu sebenarnya macam kalau you dah 50, bukan. Ketuaan premature boleh dikatakan mungkin you umur sebenar 30. Tapi bila nampak, kalau you nak orang teka, selalunya kan perempuan suka main, teka lah berapa umur saya kan, kakak-kakak, adik-adik semua. Kalau you teka, jangan teka salah. Kalau you teka orang tu lebih tua, you teka umur dia sebenarnya 30. Tapi you pula cakap 50, habis. Malam ni tak payah balik rumah. Habis dah. Basically premature maksudnya you look older than you are. You nampak lebih tua daripada umur sebenar anda. Dan penyakit yang berkaitan umur meningkat diakibatkan oleh kandungan air dalam badan anda. Bila kita membuat satu aktiviti harian, bangun pagi, dah gosok gigi, macam kakak-kakak nak sediakan makanan kan untuk rumah, kalau abang-abang pula nak pergi kerja mungkin kerja yang macam lebih heavy lah macam tu kan, buat banyak kerja. Lepas tu as the day goes by kan, dalam satu hari, tengok kandungan air, kalau you tak minum air kan, kandungan air dalam badan anda akan lebih menurun. Ini adalah satu macam kata satu guideline, satu contoh sahaja. Tapi benda yang penting yang anda perlu tahu, ini bukan satu macam katakan kepastian. Yang ini satu contoh sahaja. Dekat pengambilan air jadual dekat tepi sana. Macam untuk saya mungkin around 70 dan 75. So rough guideline, kalau berdasarkan jadual ini, saya perlu minum 3 liter air sehari. Tetapi memang bukan saja kurang minum air ada masalah. Orang yang lebih minum air pun ada masalah. Minum banyak air bukannya baik. That's why semua benda perlu sederhana. Okay. Macam mana anda tahu yang anda minum air yang mencukupi? Okay. Nombor satu, yang paling penting dari segi badan adalah apabila anda pergi tandas. Pergi kencing kan. Anda lihat warna kencing anda. Kalau warna kencing anda adalah satu, bukan jingga. Kalau jingga tu kurang minum air, you mesti terus ambil satu bekas minum air dulu. Kalau it's a pale yellow, maksudnya satu kuning yang lebih light yellow lah, kuning yang tak dalam sangat, yang lebih ringan macam tu, maksudnya anda telah minum air yang mencukupi. Putih pun bukannya maksudnya baik, bukan maksudnya kalau you minum air, minum sampai kencing you putih, it could be mungkin yang anda telah minum terlampau banyak air. Okay, over, there's the thing is over drinking too much water. Okay, lepas tu secara purata, berat badan seorang dewasa terdiri daripada 70% air. Kalau berdasarkan ni, memang ni sebab slide kita original dia memang Cina lah, tapi tak apa. You tengok itu gambar-gambar, simbol-simbol memang dah teka, boleh tahu apa maksud. Untuk minda kita, 75% terdiri daripada air. Carta ini sangat penting sebab dia menunjukkan, tengok, yang paling rendah pun 70% saja. Tengok, ini atau apa simbol ni? Ini simbol tulang. Tulang. It's the joint lah, tuang. Okay. Fungsi utama air, nombor satu, pengaliran darah.
Nombor 2, penyingkiran sisa badan, iaitu untuk selalu kan kakak selalu pergi tengok dekat slimming punya semua advertisement semua selalu cakap pasal detox. Semua ini pun berganti kepada air. Okay? Nombor 3, penyerapan nutrien seperti yang saya katakan tadi. Nombor 4, regulasi suhu badan. Regulasi suhu badan. Nombor 5, metabolisme. Apakah itu metabolisme? Metabolisme maksudnya taraf ataupun kadar badan anda menukar segala benda yang anda makan menjadi tenaga. Itulah metabolisme. Nombor 6, sistem penyimbangan badan. Apakah tu sistem penyimbangan badan? You tahu? Kalau dalam telinga anda, telinga anda sebenarnya ada satu tempat yang untuk bertakung air, tapi tempat tu kecil. Kalau that's why itu sebab macam ada orang yang pergi naik sampan ke, naik Titanic ke, naik apa macam tu. Kalau mereka selalu sisipkan, usually sebab sistem penyimbangan mereka tak level, tak sama kalau kanan dengan kiri, sebab dua-dua pun ada sebenarnya satu tempat kecil yang bertakung air. And then some people dia akan rasa walaupun bukan saja dekat sampan, kalau dekat tempat darat, kalau daratan pun, kalau berdiri macam tak stable sikit, selalunya bila dah tua mula ada masalah ni, sebab air dia tak level. Mungkin sebelah kanan lebih banyak air, sebelah kiri lebih kurang air, sistem penyimbangan badan dia terjejas. Okay. Air adalah sumber segala kehidupan. Macam sekarang kan, kalau para hadirin ataupun kawan-kawan sekalian, you ada tengok macam YouTube sekarang kan, yang suka sci-fi ke atau suka macam NASA punya semua news macam tu. Sekarang mereka kan pergi Mars kan, Marikh, pergi planet Marikh. Planet Marikh mereka tak terjumpa air. Tapi bukan terjumpa air, mereka terjumpa kesan-kesan yang dah lama dari zaman dinosaur dulu. Mereka tengok memang ada sumber macam laluan sungai. Jadi mereka memang sekarang dah suspek terdapat 99% yang planet Marikh ini mempunyai kehidupan pada suatu masa dahulu. Tetapi mungkin sekarang yang tertinggal mungkin mikroorganisma, tapi kita belum tahu lagi. Okay. Tapi air memang adalah sumber kehidupan. Penyakit jantung, dehidrasi maksudnya kekurangan air. Kalau anda tidak minum air, macam yang tadi kan dia tengok carta-carta banyak tu kan, yang terjatuh kepada golongan 65% dan kebanyakan 30-40% tu, yang kebanyakan tu yang semua orang tu berbahaya untuk mendapatkan dehidrasi sebab tak ada tabiat minum air. Untuk jangka yang panjang, dia akan mengganggu sel badan, sebab sel badan kita adalah asas kita untuk berfungsi sebagai seorang manusia. Kalau tercedera, kalau dah tua kan, sel badan tu kurang tenaga dah. Akan berlaku inflamasi tisu, iaitu kemerosotan sel. Selepas sel anda tidak dapat berfungsi, lagi, apakah yang akan berlaku? Banyak penyakit jantung, hipertensi, gangguan tidur, sembelit, gangguan pencernaan, penyakit kulit, semua dekat sini. Sebelum ni kan, bukan kata sumber, sebab pertama dalam negara kita dekat Malaysia, sebab pertama mungkin zaman tahun 2005 kalau tak silap. 2005 sebab kementerian kita, dia dari setiap 4 tahun mereka akan buat satu macam report lah, buat satu report untuk mengkaji apakah sebab utama kematian dalam negara kita. Dalam tahun 2005 sebelum tu, nombor 1 dekat dunia ni kita pun dekat popular sebab trafik kita teruk kan. So sumber kematian pertama adalah kemalangan. Tapi selepas 2005 sekarang sumber pertama untuk kematian di dalam negara kita adalah sebab tekanan darah tinggi. Kenapa? Sebab dari segi kardiovaskular, iaitu dari segi jantung atau saluran darah, memang ada masalah. Apakah macam mana anda saluran darah bergantung kepada apa? Macam tadi tengok dekat sini, saluran darah bergantung semua kepada air. Kalau air tidak dapat mengalir dengan smooth lah, macam tu kata,
dalam badan kita, semua fungsi ini akan terjejas. Tengok, perebutan sel badan. Kebanyakan masalah kesihatan disebabkan sel-sel badan yang gagal berfungsi sebab dia tidak mendapatkan tenaga yang mencukupi. Orang yang kurang makan, tapi kurang makan ni masih boleh hidup, dia tahu. Orang yang tak makan boleh sekurang-kurangnya masih boleh tahan 3 hari kalau tak makan, tapi minum tak boleh sebab air lebih penting daripada makanan. Ini memang adalah satu fakta. Kalau seseorang ditimpa penyakit apabila kebanyakan sel tertumpu tidak berfungsi, kemudian gejala penyakit akan kelihatan. Ramai orang tidak mengetahui informasi ini. Ini menyebabkan pengambilan ubat. Ubat bukannya semua ubat adalah baik. Maksud saya apa? Kenapa vitamin? Vitamin dan khasiat-khasiat ini adalah satu penyumbangan sahaja. Kalau doktor anda memberi anda satu macam diagnosis untuk makan ubat, please continue with the ubat still lah, jangan stop macam yang saya cakap tadi. Okey. Tubuh manusia terdiri daripada beribu sel-sel badan. Macam satu jari saja, jari anda saja memang dah banyak sel-sel badan. Okey. Kita ada sel darah, surface skin cell, bone cell. 10 sistem utama dalam tubuh badan iaitu sistem rangka, sistem penghadapan, sistem pernafasan, sistem kencing, sistem pembiakan, sistem imun, sistem saraf. Semua ni maksudnya segala badan anda bergantung kepada sel untuk berfungsi. Sel dalam tisu, tisu badan. Tisu badan, kalau banyak tisu badan dah, dia menjadi satu organ. Organ itu perut, ada jantung, ada minda. Semua tu adalah itu menjadikan sistem lah dalam satu body anda. Badan anda. Okay. Mari kita lihat, mengapa manusia jatuh sakit? Manusia hanya ada satu saja. Satu sebab kalau mereka jatuh sakit. Sebab kegagalan sel. Sebab orang ni, tengok Raymond Encik Raymond ni, dia menulis satu buku, Never Be Sick Again. Maksudnya jangan, tak payah jatuh sakit lagi. Buku ini, dia hanya fokus saja bercakap berdasarkan kegagalan sel. Kalau sel anda tidak gagal, anda tidak akan jatuh sakit. Pertubuhan Kesihatan Dunia, itu World Health Organization, WHO. I think sekarang semua orang memang tahu WHO kan, sebab ada COVID lah. COVID semua orang tengok, tengok sanitizer mana yang nak beli, semua berdasarkan WHO, mask mana yang lebih bagus pun berdasarkan WHO. So pertubuhan ini memang sangat penting. Okay. Pertubuhan ini dia memang merangkumi semua bidang, dia bukan seluruh dunia akan refer, dia akan berdasarkan maklumat daripada pertubuhan ini untuk melihat apakah taraf kesihatan yang akan dikatakan air yang boleh diminum. Kualiti air, apakah yang boleh dikatakan air yang boleh qualify untuk sebagai air minuman. Bukan semua air boleh minum. Itu sebab macam ada benda yang orang kata macam kalau you dekat sampan kan, sampan macam lihat cerita Titanic macam tu. Kenapa mereka tak minum air daripada laut? Sebab air laut memang dia sangat masin. Kalau anda minum air laut, semakin anda minum, semakin dahaga sebenarnya. So, mereka akan minum air hujan. Macam tu lah, benda macam tu. So, this one we're talking about macam, okay, and another thing yang sangat penting, peranti air kita ni bukan satu filter. Okay, dia hanya menyumbang kepada satu filter. Sebab dia, nanti saya akan lebih memberitahu pasal bagaimana peranti kita ini akan menyumbang kepada kesihatan. Okay. Kualiti air minuman nombor pertama iaitu kaya dengan unsur-unsur surut, iaitu unsur-unsur mineral penting. Okay. Badan kita memang terdiri pada banyak vitamin. Selain daripada vitamin, daripada makanan, kita ada macam kalsium, barium, magnesium, semua benda macam tu. Okay. Orang ramai tidak digalak. Okay. Satu benda yang sangat penting, World Health Organization memang dah cakap, dekat you boleh cari pun dari laman web. Orang ramai tidak digalakkan minum air osmosis sengsara. Apa itu? Iaitu reverse osmosis water untuk tempoh yang lama. Kenapa? Okay. Kenapa?
Ini adalah kerana air berjenis ini menyerap semua khasiat serta mineral because it's a very thirsty water. Air osmosis songsang ini adalah air yang dahaga. Bila anda minum masuk, dia akan menyerap pula semua khasiat yang anda ada. Okey, artikel semua ni memang boleh cari dekat laman web sebab dah lama tetapi bukan semua orang tahu. So kita selalu dari segi syarikat kita memang menasihatkan kawan-kawan dan semua pengguna terahertz kita untuk paling baik memang guna mineral water lah. Tapi saya pun tahu ada yang macam ada kawan-kawan saya yang menggunakan kuku. You tahu kuku kan, sekarang ada Kowe kuku, ini dua yang paling besar dekat Malaysia. Air tu untuk air macam air dekat kuku mereka hanya guna air alkali saja. Alkaline water is good, memang baik untuk kesihatan. Other than that, kita ada satu lagi yang Kowe kan, itu water filter. Sebab peranti air kita bukan water filter untuk pengetahuan, macam saya repeat sekali, bukan water filter. Macam kita kuku dengan Kowe. Kowe pula dia ada 3 jenis. 3 jenis. Dia ada air mineral, dia ada air biasa, dan lepas tu dia ada dia ada air mineral, air osmosis songsang, lepas tu air alkali. Yang saya cadangkan untuk para hadirin untuk mendapatkan air mineral paling baik kalau boleh. Kalau tak, then at least dapatkan air alkali lah. Kalau boleh, elakkan daripada minum air osmosis songsang untuk tempoh yang lama. RO water. Okay. Sekarang, siapa Encik ni? Encik ni Peter Agre. Peter Agre, dia menang dalam bidang kimia kan. Hadiah Nobel akan dihadiahkan kepada saintis-saintis ataupun penemuan terbaru yang akan menukarkan fakta-fakta asas dunia, macam tu kata, like discovery of gravity, macam Albert Einstein, semua tu mereka semua memenangi hadiah Nobel. Peter Agre dalam pada tahun 1980-an dia menemui satu saluran air dalam sel kita, iaitu dipanggil aquaporin. Aquaporin adalah sejenis protein di dalam sel dan dia mengangkut air melalui membran protein ini untuk mengawal aliran nutrien. Apakah maksud? Anggapkan ini sel anda. Sel anda memang ada protein, diliputi protein. Protein anda dia perlu ada pintu. Pintu ini kita panggil aquaporin. Inilah contoh yang paling senang untuk anda untuk fahamilah apa maksud saluran air ini. Melalui pintu ini dia akan pilih, sebab badan kita, minda kita, dia akan kontrol lah kan, yang manakah aliran nutrien, sel badan sebelah mana yang perlu, macam sebelah mana cedera, mana rosak, mana sakit, semua tu dia akan menyerap nutrien yang diperlukan. Dia akan memilih, lepas tu aquaporin tu akan buka, dia akan menyerap khasiat yang diperlukan ke dalam badan anda. Ini telah dibuktikan secara saintifik, hanya sekumpulan kecil kurang daripada 6 molekul boleh memasuk, sebab pintu ni bukan pintu besar, tahu. So aquaporin saluran air ini, kenapa penting saya cakap pasal saiz saluran air ini? Mari kita lihat. Sebab bagaimana saiz saluran air aquaporin ini dan gelombang terahertz dapat menolong anda dalam kesihatan anda. Gelombang terahertz adalah satu elektromagnet. Contoh untuk elektromagnet macam microwave. Microwave tapi itu untuk memanaskan makanan. Jadi dari segi air, kita gunakan teknologi terahertz ini. Dia bila elektromagnet frekuensi terahertz ini sampai kepada air, dia akan sinar inframerah, lepas gelombang mikro tu kan, dia akan macam mana kata, dia akan breakdown dia punya molekul. Lepas tu saya tengok macam microwave tadi, dia akan breakdown itu molekul. Lepas tu air tu akan menjadi molekul serata. Bila molekul serata, dia memang stable. Ini dari segi bidang kimia lah. Jadi saya tak payah cakap banyak sangat. Satu soalan yang saya sendiri pun pernah tanya. Pertama saya bagi tahu dulu. Pada tahun 2004 ni, tengok kat bawah ni, kerajaan USA, Amerika Syarikat telah mengenal pasti gelombang terahertz sebagai salah satu daripada sebuah teknologi yang akan mengubah masa depan dunia. Kenapa? Sebab frekuensi, example, you tahu you ada 3G, you ada 4G, 5G. Sekarang apa yang latest sekarang ialah 6G kan? Because the higher the technology, semakin maju teknologi kita, semakin banyak informasi yang dapat disampaikan melalui gelombang-gelombang elektromagnet.
Okay, electromagnet terahertz ini, kenapa dia memang satu teknologi elektromagnet yang berlainan. Okay, yang saya cakap 3G, 4G, 5G itu, yang tu untuk telekomunikasi. Okay. Tapi gelombang terahertz ini memang Amerika Syarikat, memang mereka dah kata ini salah satu bidang teknologi yang akan mengubah masa depan dunia. Pada tahun 2005 pula, Jepun menyenaraikan teknologi terahertz sebagai nombor 1 antara 10 maklumat strategik utama rukun negara Jepun. Okey. Yang saya tanya, kalau US dengan Jepun ni, memang mereka kata ini penting sangat. Kenapa sampai sekarang hanya China saja yang keluarkan? Cuba you fikir, kenapa mereka kan? Senang, sebab kan kita ada bajet. Tapi US tu keluarga mereka, US tu negara tu besar, lepas tu mereka banyak orang. Macam Jepun juga, you tengok Jepun ada earthquake, ada gempa bumi, ada benda-benda macam tu, semua bajet mereka hilang. Walaupun ini penting, tapi mereka tak cukup bajet. So China sebuah negara yang besar, mereka telah, syarikat kita telah berjaya untuk memajukan teknologi terahertz ini dan dia available for public lah sekarang. Okay. Apakah aplikasi terahertz? Tunggu. Okay. Peranti air terahertz menggunakan penjana tenaga terahertz paling canggih yang membebaskan gelombang, iaitu gelombang elektromagnetik 0.97. Okay, 0.97. It's almost identical with 6G. Hampir sama dengan 6G telekomunikasi punya gelombang elektromagnet. Dia mengubahkan struktur ikatan hidrogen yang saya cakap macam tu untuk menjadikan strata, iaitu susunan linear. Bila dia linear, dia stable. Dia tak akan bertukar. Anda boleh masakkan, anda boleh steamkan, semua tu, tapi dia masih stable. Okay. Bila dia dah stable, bila dia dah kecil, okay, semua air yang anda minum ini boleh memasuki pintu sel anda, iaitu aquaporin. Dia boleh masuk. Saya guna contoh yang paling senang lah untuk explainkan semua slide-slide ini. Ini adalah untuk slide ini pula ini berkaitan dengan elektromagnetik dan bagaimana frekuensi gelombang dapat disampaikan melalui udara. Sebab mesin kita memang satu peranti. Dia akan buka, bila you on-kan, bila you pasangkan, dia akan sampaikan gelombang terahertz ni kepada air, bekas air anda. Okay. Ini carta ini hanya untuk pengetahuan anda apakah frekuensi yang diperlukan untuk menjana air semua ni. Untuk terahertz punya air, kita guna frekuensi 7.6, iaitu molekul air berstruktur linear. Bila molekul air kecil, example, you ada satu bekas you besar ni, sel you besar ni. Tapi kalau molekul you air lebih kecil, dia boleh senang masukkan aquaporin, iaitu pintu tu, kan bekas you boleh letak lebih banyak air. Eksperimen ini menunjukkan yang macam sayur, you tengok sayur yang sebelah kiri kita rendam dengan air terahertz, sebelah kanan kita guna air biasa. Tapi tengok lepas 10-15 minit, yang guna air terahertz, kenapa saya tu masih segar, nampak segar lagi. Tapi yang sebelah kanan tu dah layu. Sebab molekul air yang kecil boleh diserap masuk ke dalam sel-sel sayuran. Selain sayuran, itu hanya satu eksperimen. Tetapi badan manusia juga sama. Okey, slide ini memang banyak perkataan. Tapi saya akan yang paling penting dia bercakap pasal kelikatan air, iaitu macam saiz air yang boleh, sebab air dia akan menolong anda untuk melancarkan saluran darah anda. Okey, fungsi apa lain air terahertz kita? Dia ada antibakterial, antioksidan. Antioksidan ini adalah untuk mencegah kanser. Lepas tu anti-radiation untuk mencegah you daripada menjadi mutant. Bukanlah. Anti-radiation ni adalah untuk, sebab dia akan mengubahkan macam kata asas sel anda. Okey, mari kita lihat sekali lagi. Okey, apakah ciri-ciri terpenting air terahertz daripada syarikat kita, iaitu number 1, struktur linear, stable. Number 2, anti-sinaran. Okay, anti-sinaran UV, kan, UV ray, ultraviolet ray, memang tak baik. Nombor 3, nyah penoksidaan. Okay, antioxidants, mencegah kanser. Nombor 4, antivirus. Kenapa? Sebab bakteria, virus semua tu tak boleh, sebab dia akan menyerang
H2O bond yang biasa, tapi kita memang dah mengubah struktur linear dia. Jadi memang bakteria lebih kurang untuk bakteria dibagi peluang untuk dijanakan, macam kata. Lepas tu kelikatan dia rendah, senang untuk diserap dalam badan manusia. Okey, kita ada banyak sijil, banyak bukti. Bukan saja tu, kita pun ada sijil daripada negara kita. Memang kita boleh dijual daripada pelbagai negara, Singapura, semua tu memang boleh jual lah peranti kita. Okey, apakah slide ini? Semua kakak-kakak, adik-adik, abang-abang sekarang pun semua nak pergi gym, nak cantik, semua suka. Yang suka cantik ni, apa you boleh guna? You boleh guna air, you sembur dekat kulit. Memang cantik sebab dia senang serap. Bila kulit anda cukup moisture, cukup air, dia akan nampak lebih muda, untuk lebih menghidrat lah. Okey, apakah video ini bercakap pasal kakak-kakak yang suka atau yang buat kerja rumah kan, yang selalu bersihkan rumah. Okey, sebab molekul dia kecil, dia lebih kecil daripada minyak. Okey, molekul kecil daripada minyak, jadi dia akan menyerap ke dalam minyak dan dia boleh membersihkan, dia akan menembusi sel-sel minyak tersebut. Jadi kalau you guna terahertz walaupun air, dia boleh membersihkan tempat yang berminyak. Okey, ini adalah maklum balas daripada pengguna terahertz. Tengok yang sebelah kiri, dia sebab dia spray, dia minum, dah cantik, dah muda semua. Ini adalah pengguna kita. Sebab nanti kita pun ada testimoni lah. Orang sebenar, kes sebenar. Yang lokal. Banyak kita ada yang tengok kaki yang reput ataupun yang cedera. Sebab bila sel dah sehat, okey, kecederaan, apa yang tempat yang reput, tempat yang rosak semua tu senang untuk badan anda memperbaikinya. Okey, ini semua sampel testimoni. Okey. Untuk sekarang, satu peranti air terahertz ini 4,800 yang sesuai untuk kegunaan seisi keluarga. Hanya satu kali pelaburan tapi boleh digunakan untuk jangka masa yang panjang. Okey. Dan bahagian-bahagian atau spare part yang tempat yang rosak, you boleh dapatkan daripada syarikat atau sesiapa yang introduce you, yang panggil you untuk join ni, you boleh tanya dia kalau ada bahagian-bahagian ataupun spare part tempat yang rosak. Okey, kita ada servis. Lepas tu penapis air akan diberikan sebagai hadiah. Okey. Tapi you check lah sekarang sebab kita memang ada promosi-promosi berlainan dari masa ke semasa. Okey. Sorry lepas tu. Untuk kakak yang tak pernah nampak, ada satu. Ini kita punya peranti terahertz. Ini memang terahertz kita lah. Tapi ini I guna penutup dia. Okey, pelaburan sekali saja untuk kesihatan seluruh negara, seluruh keluarga. Okey, mudah dikendalikan, hanya 3 minit rawatan. Okey, hanya 3 minit saja. Bekas ni you biarkan 3 minit, lepas tu air tu boleh diminum dah. Macam mana kata? Teredar, terjejas bukan. What the word is? Sebab sinaran gelombang elektromagnet tu dia akan memasuki air itulah. Diiktiraf secara global, penyimpanan jangka panjang sebab dia ada stable, air itu tak akan bertukar struktur. Air pelbagai guna, pasti selamat, boleh disembur terus pada muka, luka ataupun mata atau kulit setiap hari, yang mudah alih dan model perniagaannya sekali saja dan dia bercuma dan mudah untuk seluruh keluarga boleh minum. Okey, 3 cara yang senang, you minum, you sembur, lepas tu you kongsi air itu. Ulangi langkah di atas, yang memang senang muat, lepas tu anda semua akan sihat dan cantik. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, saya harap presentasi ini tak terlalu lama, anda pun dapat mempelajari mungkin dua daripada bisnes kita, dan nanti kita ada testimoni semua tu. Jadi just stay tune lah. Okey, sekian, terima kasih. Wow,
Terima kasih Encik Cornelius Yong atas perkongsian maklumatnya. Seterusnya, sesi ini akan menjadi perkongsian testimoni kami. Orang pertama, Cik Christina Guyang, akan berkongsi dengan testimoni A. Cik Christina Guyang. Hai, selamat malam. Saya Christina Guyang berasal dari Kuching, Sarawak ya. Hari ini kita ada beberapa testimoni, tapi yang kita fokus itu adalah untuk yang COVID-19 ini ya. Dapat dengar ya? Okey. Saya mempunyai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 teman yang mengalami COVID-19 ini ya kemarin. Yang paling kritikal itu tidak kritikal lah, dia stage 3. Stage 3 dia mengalami COVID-19 stage 3, okey. Saya mendapat kabar dia itu on the 1st September, okey. On the 2nd September itu saya terus kasih 1 galon hantar ke GH hospital kita di sini untuk dia coba minum untuk 1 galon ya. Itu adalah date-nya tanggal yang kedua, 2 September. 2 September itu adalah hari Khamis. And then cuma ada dalam tempoh 3 hari ya, 3 hari selepas dia minum itu, hari Minggu dia telefon kita, dia call, dia cakap dia sudah keluar dari hospital. Dia tu stage 3 kena COVID-19 itu, dia mempunyai paru-paru dia sudah masuk virus, dia punya darah sudah beku, so kita suruh dia try di Stirred-Swater. Okay. Hari Minggu itu pagi tu dia call kita, dia menyatakan doktor sudah mengesahkan dia tu sudah sembuh ya pagi itu. So kita bersyukur kerana lewat Stirred-Swater ini saya ambil testimoni dia, kita kasihkan teman-teman kita yang few yang kita punya teman tu juga kena COVID-19 ya. Sekarang semenjak teman kita itu sembuh, so saya banyak bersaksi lah, saya banyak approach teman kita yang kena COVID ini untuk minum 1 galon ya. Tapi I really thanks God mereka kebanyakannya sembuh dari ketika mereka minum Stirred-Swater ini. Okay. Saya juga mempunyai today kita juga mendapat satu testimoni dari teman kita yang mengalami kencing manis. Diabetes lah, okay. Dia mempunyai kencing sudah jernih, pinggang dia pun sudah pulih. Itu yang kita testimoni yang dari kita punya Moses, kita punya teman ya, kita punya teman yang kita suruh try this water. Okay. Kita juga mempunyai klien juga yang mengalami sakit kulit, kanser sakit kulit, okay. Saya lupa untuk kasih yang kita punya apa nama tu dengan Shelly tadi. Mereka ada pemulihan di kulit mereka. Itu baru pemulihan itu 1 minggu saja. Dari kulit dia tu dari apa nama tu basah sampai dry. Kita sudah kita memang ada banyak testimoni sebenarnya. But next time kalau diberi peluang saya akan prepare lebih baik lagi untuk kita punya picture testimoni dari kita punya klien. But I really thanks God ini air Stirred-Swater ini memang bagus. Kita sendiri juga minum air ini memang very effective, okay. Saya mengalami semua most of my friends, customer kita, they are repeat minum air ini. Walaupun some of dari kita punya customer belum mampu yang beli, but kita suruh mereka repeat, kita jual dengan air botol ya. Itu yang kita dapatlah dari testimoni kita. I think that's all dari kita. Oh, thank you. Terima kasih Cik Christina atas perkongsian Anda. Seterusnya dengan perkongsian testimoni B, Encik Aslan Shah Ahmad. Encik Aslan Shah Ahmad.
Hello. Yes. Okay, start my video. Hello. Hi all participants Zoom. Terima kasih. Terima kasih to Cikgu Cornelius, and terima kasih especially to Shirley, Angela, and George for the opportunity, peluang untuk kenal tentang air terahertz ni. Saya punya perkongsian macam participant sebelum ini juga, saya tak dapat lagi prepare the gambar sebelum dan selepas penggunaan. Tetapi saya punya pelanggan-pelanggan menggunakan bukan saja untuk diri mereka sendiri, tetapi juga dia telah cuba air terahertz ni ke atas kucing ataupun peliharaan mereka. Dan hasil dari penggunaan terahertz ni, seekor kucing yang buasirnya teruk ataupun hemorrhoids. Hemorrhoids dia besar sikit daripada bola pingpong, dan warna dia sangat merah. It's fiery red. Izin warnanya. Tetapi selepas dia minum dan selepas kita anjurkan supaya dia spray pada bahagian yang buasir itu, thank God, alhamdulillah, selepas seminggu kucing tu betul-betul, sebelum seminggu kucing tu betul-betul sembuh. Dan latest saya punya pelanggan telah jatuh lumpuh disebabkan kesalahan pihak hospital pakar membedah tulang belakangnya. Dia telah lumpuh selama 6 tahun, tidak ada rasa lagi dah daripada badannya, dari pinggang ke bawah. Tidak ada rasa lagi. There is no sensation from the waist down. Tapi belum sebotol minum air terahertz, dia sudah dapat rasa semut-semut, rasa the tingling effect from the waist down. And semalam saya hantar air itu lagi kat dia. Dia cakap dia sudah dapat rasa bahawa kaki dia sudah boleh dia kontrol dari otak dia. Dia walaupun jari kaki itu belum lagi as per dia punya brain order, tetapi sudah ada connection balik, between dia punya brain and dia punya kaki. So this is very pada saya sangat luar biasa lah. Dan banyak lagi testimoni lain tentang slimming, tentang sakit belakang yang tiba-tiba hilang selepas baru 2 gelas minum, ataupun selepas 300 ml minum, sudah hilang total mereka punya sakit belakang dan sebagainya. So itu saja perkongsian saya untuk masa ini. Sekali lagi saya minta maaf kerana tidak dapat sediakan bukti-bukti yang lebih jelas. Dan sekali lagi terima kasih banyak-banyak bagi host dan co-host yang telah menjayakan Zoom malam ini. Look forward to meeting you guys in person, dan look forward to boom this peranti dalam masyarakat Melayu Malaysia. Hopefully, okay, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Thank you Cornelius especially, dan Brian. Look forward meeting you.
Thank you, Shirley. Thank you, Angela, and the rest of the team. Okay, bye. Terima kasih Encik Azlan atas Anda yang hebat kongsi.